Baik, selepas diketahui siapa yang masuk, siapa yang keluar dalam perombakan Kabinet Kerajaan Madani sebagaimana diumumkan Perdana Menteri, tumpuan kita kini terarah ke pintu Istana Negara pula. Petang nanti pada 2.30 petang akan berlangsungnya istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Menteri Persekutuan di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah. Rakan tugas Firdaus Azil kini sudah bersedia dengan laporan di hadapan pintu masuk istana. Firdaus mungkin boleh ceritakan perkembangan terkini di sana. Silakan. Okey, baik, terima kasih Azib. Zikri di Bukit Jalil seperti yang dimaklumkan, saya kembali lagi ke pintu 2 Istana Negara kali ini untuk memantau ataupun menunggu kehadiran barisan menteri-menteri dan juga timbalan Menteri Persekutuan baru yang dijadualkan akan mengangkat sumpah antara pukul 2.30 ke pukul 3 di dalam Dewan di dalam Istana Negara. Dan mungkin kalau boleh saya sentuhkan sedikit ketika ini ada beberapa wakil media, agensi media sudah pun berada di sini dan kita akan terus setia kerana selain daripada barisan menteri baharu dan juga timbalan menteri baharu, kita juga dijangka akan melihat kehadiran antara lain ialah Ketua Hakim Negara, Peguam Negara dan juga mungkin Ketua Polis Negara kerana itulah kelaziman setiap kali majlis istiadat mengangkat sumpah. Dan kalau boleh sebelum itu Azib, juga saya nak sentuh mengenai tentang pertukaran-pertukaran yang saya kira agak menarik juga untuk dikongsikan di sini kerana sebelum ini pernah terjadi di mana seorang menteri penuh persekutuan telah pun dilantik semula sebagai menteri timbalan menteri, antara lain ialah Datuk Seri Samsul Anwar Nasarah iaitu Ahli Parlimen Lenggong. Dan kali ini kita menyaksikan dua lagi bekas menteri penuh juga telah dibawa kembali masuk ke dalam barisan yang baharu ini, iaitu dahulu ialah bekas menteri pendidikan tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad yang juga merupakan Ahli Parlimen Parit Sulong, dan keduanya ialah Ahli Parlimen Ipoh Barat iaitu yang dahulunya merupakan Menteri Sumber Manusia, kali ini dibawa kembali untuk menjawat jawatan sebagai timbalan Menteri Hal Ehwal Undang-Undang iaitu Ahli Parlimen Ipoh Barat YB M. Kulasegaran. Dan antara nama-nama lain juga yang dapat lihat ialah seperti Datuk Ramanan Ramakrishnan, Ahli Parlimen Sungai Buloh, Wang Kawuh, dan juga yang menariknya ialah Senator yang baru saja dilantik sebentar tadi iaitu Senator YB Dr. Zulkifli Hassan, kerana apabila kita berkongsikan pengumuman tersebut, saya dapat melihat respon ramai juga, agak famous juga Dr. Zulkifli Hassan ini, yang antaranya mengatakan bekas profesor mereka, bekas dekan, bekas rektor UIA dan sebagainya, dan juga merupakan bekas ahli Angkatan Belia Islam Malaysia. Jadi saya kira ini juga merupakan selama ini punya memang seorang nama-nama yang menjadi saya kira household dan sebagainya. Tapi juga yang menarik, apapun kita akan terus setia di sini. Ketika ini saya kira masih awal lagi, dijangka barisan-barisan baharu ini akan tiba mungkin antara selepas Zohor 1.30 sampai pukul 2 dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun mungkin sebab biasanya kita akan cuba mendapatkan komen-komen ataupun reaksi mereka yang baru lepas mengangkat sumpah, tetapi mungkin ada kekangan sedikit kerana sebentar tadi kita telah menerima nasihat daripada pihak berkuasa, pihak polis yang menjaga di kawasan ini agar kalau boleh tidak melepasi kawasan yang telah disediakan untuk media ini, yang dahulunya ada kemah, kali ini sudah disediakan sudah dahulunya agak semak samun, tapi kali ini telah disediakan cantik semua. Tetapi berkemungkinan besar kita tidak boleh melepasi garisan ini. Sekiranya kita cuba pergi ke jalan raya untuk mendapatkan komen sebagainya, berkemungkinan besar itu, kata pihak berkuasa sebentar tadi, mungkin akan memaksa mereka untuk meletak garisan kuning. Apapun kita akan cuba hormati permintaan tersebut dan kita berharapkan agar menteri-menteri baharu dan juga timbalan menteri baharu selepas ini kalau boleh cubalah berkongsi-kongsikan melalui mungkin WhatsApp dan sebagainya, berkongsi kenyataan anda kerana selepas dilantik sebagai menteri dan juga timbalan menteri baru. Azib. Baik, terima kasih Firdaus atas laporan itu. Kita harapkan Firdaus akan membawakan perkembangan-perkembangan terkini yang lebih banyak di buletin-buletin awal ini berikutnya.